pada saya, Saudara Lam, tindakan ataupun langkah politik PAS masuk jadi kerajaan tu sebenarnya sangat-sangat silap. Kenapa? Sebab kekuatan PAS ni adalah ketika mereka menjadi pembangkang sebenarnya. Itu adalah kekuatan mereka. Tetapi sebab apabila mereka jadi kerajaan, banyak perkara-perkara yang mereka tak boleh nak buat pun dengan baik apabila mereka jadi kerajaan. Sebab tu pada hari ini, pada saya, keputusan PAS untuk menjadi kerajaan itu silap. Sewajarnya mereka kekal saja sebagai pembangkang. Walaupun mungkin orang PAS tak setujulah. Mungkin mereka akan kata, oh yelah kita pembangkang, kita akan cakap begitu. No. Pada saya, keputusan PAS jadi kerajaan silap sebab apabila mereka menjadi kerajaan sahaja, maka seluruh kelemahan pemimpin politik mereka akan terlondeh dan juga terdedah. So, pada pandangan saya dalam keadaan situasi sekarang ni, PAS apabila mereka gagal dan kegagalan itu dikongsi dengan Bersatu dan UMNO yang jadi sebahagian daripada kerajaan, mereka dah tak ada merit dah untuk mereka point mereka untuk mereka menyerang. Khususnya mereka akan menyerang Pakatan Harapan lah, lawan politik mereka di pentas-pentas ceramah. Mereka dah tak boleh dah nak buat macam dulu. Dan hari ini mereka terpaksa bergelut untuk mempertahankan dasar-dasar ataupun polisi yang gagal, yang gagal menguntungkan rakyat. Bahkan lebih teruk, mereka terpaksa cover, mereka terpaksa backup pemimpin-pemimpin kerajaan yang tak perform dalam kabinet yang seramai, termasuk Timbalan Menteri 72 orang yang kita pun tak tahu buat apa. So inilah sebenarnya perkara-perkara yang rakyat akan question. Lebih teruk kalau orang question Datuk Seri Abdul Hadi Awang sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, apa yang dibuat, apa job scope, dan adakah ianya berbaloi dengan gaji dan juga allowance yang terima setiap bulan dengan peranan yang mungkinlah sebahagian daripada rakyat Malaysia tak nampak signifikan peranan yang telah dimainkan. So itu pun menjadi pertikaian juga bagi rakyat yang sensitif dengan setiap, sebab hari ni kalau dalam keadaan rakyat senang sebelum pandemik, mungkin mereka tak berapa petty sangat tentang soal gaji, allowance, orang-orang politik yang duduk kerajaan. Tapi once mereka bergelut nak hidup, mereka susah nak dapat duit bulanan untuk hidup, mereka akan start question. Kamu sebagai pemimpin politik dengan gaji sekian-sekian banyak, adakah sesuai dengan kerja yang kamu buat? Dan hari ni kerajaan, khususnya PAS kena jawab. Adakah mereka dah buat? Adakah portfolio itu sesuai ataupun berpadanan dengan gaji yang mereka dapat? Mereka telah mendermakan gaji kepada Dana. Itulah ulasan yang dibagikan. 3 bulan punya gaji kepada Dana COVID-19. Ya, 3 bulan gaji. Itu 3 bulan gaji. Itu gaji menteri. GLC. Dan lebih penting adalah orang question lah. Ada beberapa orang yang, sebab kadang-kadang mereka ni cadang seolah mereka rasa mereka saja kerajaan, orang lain tak pernah jadi kerajaan. Saudara Lam, menteri ni dia bukan ada gaji saja. Allowance tu lebih banyak daripada gaji. Allowance keraian, allowance yang bermacam-macam tu, mereka masih ada lagi allowance. Jadi, yelah, kamu nak derma, tak ada orang yang question. Tapi, janganlah buat langkah-langkah retorik politik seolah-olah kamu concern, share gambar makan Maggi. Orang tahu kamu hidup mewah sekarang. Rakyat bukan bodoh. Nak saya tengok gambar beberapa orang menteri kanan makan Maggi, nak tunjuk konon-konon cakna dengan keadaan rakyat. Pada saya rakyat bukanlah sebodoh tu. Rakyat tahu kamu hidup mewah. Kalau yelah dengan gaya hidup, dengan lifestyle. Cuma dalam keadaan pandemik sekarang ni pun, mereka pernah ada kes langgar SOP pergi ke satu majlis kahwin, Menteri Kewangan pun terlibat. Yalah, bila dah viral dan kemudian polis terpaksa compound lah. Tetapi boleh lihatlah bagaimana keadaan kunduri kahwin yang dihadiri oleh orang-orang kanan dalam kerajaan. Jadi rakyat ni bukannya, zaman dulu kalau tak ada kamera ataupun tak ada media sosial, mungkin mereka boleh wayang lah. Tapi dalam keadaan sekarang, rakyat tahu bahawa kamu masih lagi selesa, hidup yang selesa, maka buatlah kerja. Rakyat nak tengok kamu buat kerja. Bukan berlakon, main wayang, serahkan gaji 3 bulan, and then dengan harapan rakyat akan okey. Tak, rakyat nak kamu buat kerja dengan betul. Sebab perbandingan banyak. Hari ni,
kita petik saja bagaimana proses vaccination dekat negara-negara yang telah berjaya, New Zealand, UK dan sebagainya, kita akan nampak bagaimana polisi ataupun dasar yang baik yang mereka buat, yang kadang-kadang kita just boleh buat beberapa adjustment saja untuk kita tiru ataupun kita ikut bagaimana yang mereka telah lakukan. Tetapi kita tak buat lah, kita tak buat. Dan kita lebih suka untuk banding lagi dengan negara-negara yang slow proses vaccination mereka, seperti semalam saya tengok ada perbandingan dengan Thailand. Kenapa kita tak banding negara yang perlahan? Kenapa kita tak banding dengan Singapura? Kenapa kita tak banding dengan New Zealand? Kenapa kita tak banding dengan negara-negara lain? Adakah kita nak jadi juara antara negara-negara yang perlahan?